yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu, 17 Ogos 2022. Saya Indi Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona Bernard Baitan. Baik saudara, berikut paparan utama malam ini. Kabinet secara prinsip setuju laporan pengauditan forensik projek LCS didedah. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini kembali diadakan di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Jemaah Menteri secara prinsip setuju laporan pengauditan forensik berkaitan projek kapal tempur pesisir LCS didedahkan. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan ada beberapa perkara sensitif membabitkan keselamatan tidak seharusnya didedahkan kepada umum. Prinsip Jemaah Menteri masih menekankan bahawa pendedahan itu akan bakal dibuat, dan sebab saya berpendirian benda-benda yang sensitif soalan security patutnya memang tidak boleh didedahkan di mana-mana demokrasi pun, sama ada di Amerika, di England, bahkan di Perancis, dia tidak akan mendedahkan benda-benda yang highly sensitive material. Beliau bercakap pada sidang media Majlis Sambutan Bulan Kemerdekaan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Putrajaya. Ya, sementara itu, Kabinet tidak menolak untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung isu projek LCS. Tegas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, perkara itu disepakati dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Jadi dalam keadaan sedemikian, saya cukup yakin akan dilaksanakan, dan bahkan PM tadi sebut satu lagi, tidak ada kita menutupkan fikiran kita ada possibility of mengadakan RCI. Jadi maknanya belum tertutup lagi soalan tu, walaupun dianggap SPRM dah buat yang terbaik, ya. Berhubung siasatan dijalankan SPRM, Datuk Seri Wan Junaidi berkata kertas siasatan lain membabitkan kes LCS masih perlu dikemaskini penyiasat sebelum dikembalikan kepada Peguam Negara bagi membolehkan individu lain pula mungkin didakwa. Ya, dalam pada itu, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC mengesahkan laporan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan berhubung projek LCS sudah dinyah klasifikasikan. Menurut pengerusinya, Wong Kah Woh, salinan laporan memaklumkan laporan yang dinyah klasifikasi sudah diterima. Beliau dalam hantaran di Facebook memuat naik surat pemakluman daripada Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. Menurutnya, laporan dimuat naik ke portal PAC. Berdasarkan surat itu, nyah klasifikasi laporan dipersetujui Jemaah Menteri pada 10 Ogos. Sementara itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menegaskan tiada dana tambahan diperuntukkan jika LCS pertama gagal siap mengikut jadual. Kapal LCS pertama dijangka siap dalam tempoh setahun atau 2 tahun akan datang. Bahawa tak ada untuk LCS pertama ni. Dan saya sebut tumpuan saya ialah untuk memastikan dalam masa terdekat ni kapal pertama ni dapat disempurnakan. Kalau pihak berkenaan tak dapat menyerahkan kapal pertama ni dalam masa yang ditentukan dengan peruntukan yang sedia ada, bagaimana kita
saya sendiri akan yakin bahawa mereka dapat memenuhi keperluan kita untuk kapal-kapal yang lain. Jadi saya nak tengok apa yang telah pun dirancang, apa yang telah pun dibentangkan kepada Kabinet, apa yang saya telah jawab ke Dewan Negara dapat disempurnakan, dan ujiannya ialah kapal pertama tadi. Mengenai RCI pula, beliau berkata penubuhannya bergantung kepada hasil perbincangan jemaah menteri. Dan apa yang dibincangkan di Kabinet, saya rasa masih lagi dalam perbincangan, mungkin dibincang lagi dalam mesyuarat yang akan datang. Dan bila kita dah dapat rumusan dan pendirian yang jelas untuk disembahkan kepada Tuanku untuk mendapat pandangannya. Sebab itulah saya harap bahawa jangan kita hanya memikirkan isu RCI sahaja, kerana kertas-kertas laporan yang telah pun diumumkan telah pun dalam proses diklasifikasi, proses mobilisasi untuk melihat kehadapan projek ini sedang berjalan rancak sekarang. Hari ketiga lawatan negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ke Turkiye. Baginda berkenan melawat salah sebuah syarikat industri pertahanan utama negara itu, FNSS Defence System AS. Farhana Azwani Ismail yang menyertai lawatan berkenaan ada perinciannya. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Pertahanan Turkiye Hulusi Akar dan Ketua Eksekutif FNSS Gurul Jarmikli. Al-Sultan Abdullah kemudian diberi sembah taklimat dan pertunjukan demonstrasi teknologi sistem pertahanan yang dibangunkan FNSS. Baginda turut berkenan menaiki 2 kenderaan perisai milik syarikat itu. FNSS merupakan syarikat yang bersama-sama syarikat DRB Highcom Defence Technologies DefTech milik syarikat tempatan membangunkan kenderaan berperisai SCV 300 Adenan yang dihasilkan di Pekan Pahang. Kenderaan perisai Adenan yang digunakan oleh Koamor Diraja Tentera Darat sejak 20 tahun lalu diambil sempena nama seorang askar Melayu Lieutenant Adnan Saidi yang terlibat dalam pertempuran Singapura semasa Perang Dunia Kedua. Al-Sultan Abdullah turut menikmati santapan tengah hari bersama Menteri Pertahanan dan barisan pengurusan tertinggi FNSS. Lawatan itu turut disertai Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain serta Duta Besar Malaysia ke Turkiye Sazali Mustafa Kamal. Farhana Azwani Ismail, Ankara, RTM. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Itu pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai itu pun. Di tempat ini lah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Bertemu kembali. Saudara, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini kembali diadakan di Dataran Merdeka Ibu Negara. Perarakan akan turut melibatkan Wira dan Wirawati Sukan Negara termasuk pemenang pingat emas Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Ya, Fiona, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dilantik sebagai pembaca ikrar. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, konsep sambutan tahun ini selari teras utama konsep keluarga Malaysia iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan ini termasuklah keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang akan berangkat dengan menaiki carriage kereta berkuda yang kali terakhir kita melihat acara sedemikian diadakan kira-kira 17 tahun yang lalu pada tahun 2005. Jadi ini sekali lagi procession khusus keberangkatan tiba duli-duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong penuh istiadat. Sambutan bakal diserikan dengan perarakan kereta antik yang membawa 30 tokoh negara dan selebriti tanah air. Buat julung kalinya juga, lagu Negaraku pada upacara menaikkan jalur gemilang akan diiringi orkestra RTM. Ya, kibaran jalur gemilang setiap kali tiba bulan kebangsaan menyemarakkan lagi rasa cinta kepada negara. Antara pendekatan kreatif dilakukan penduduk ibu negara menghiasi kawasan perumahan dengan bendera. Ya, wartawan Adlia Habibullah ada laporannya. Aura luar biasa nyata dirasai sebaik melangkah masuk ke kawasan kuarters kaki tangan awam Jalan Shah Bandar dan flat Seri Perlis 2. Kawasan ini diceriakan dengan kibaran jalur gemilang yang dipasang secara bergotong royong. Bila kita buat program ni, komuniti akan turun bersama-sama untuk buat sesi pemasangan pada satu tarikh yang kita tetapkan, dan ini adalah semangat yang kita nak cuba bangkitkan. Di samping warga turun, penghuni turun, dia akan bawa anak-anak dia. Sebab anak-anak dia akan tahu bulan 8 adalah bulan kemerdekaan Malaysia. Inilah sebenarnya kita melambangkan jiwa yang merdeka, rakyat yang merdeka dan bebas. Inilah arti kemerdekaan. Jadi sama-samalah kita menghayatinya walaupun tidak sebetul mana perjuangan kita ni, namun itulah asas perjuangan untuk kemerdekaan tanah air kita. Selain pemasangan bendera, pelbagai aktiviti turut dianjur komuniti bagi memperhebat sambutan bulan kebangsaan. Untuk tahun ni kita ada buat sesi kuis sempena kemerdekaan secara online menggunakan Kahoot yang akan diadakan pada 27 Ogos nanti. Inisiatif lainnya kita ada juga daripada komuniti di sini, kadang-kadang kita menganjurkan Semarak Merdeka untuk anak-anak kan, program melukis ataupun program Semarak Merdeka yang kita buat secara kecil-kecilan di sini di komuniti kami. Kemeriahan kibaran jalur gemilang ini tanda penyatuan dan kesepakatan komuniti penduduk dalam menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan. Ia dilihat berupaya memupuk perpaduan sekaligus menggilap semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda di lokaliti ini. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65, keluarga Malaysia teguh bersama. Adlia Habibullah, RTM. Merdeka! 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 Kami dari Persatuan Penduduk Warga KK Shah Bandar ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-65 tahun. Kami sayang Malaysia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Kami bangga menjadi anak Malaysia. Kami pun bangga menjadi anak Malaysia. Baik saudara, ini pula laporan menjelang setahun pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selaku Perdana Menteri. Kerjasama dengan negara ASEAN menjadi antara fokus awal pentadbiran beliau dalam usaha memperkukuh hubungan diplomatik. Dan pada peringkat itu, usaha banyak terarah kepada pemulihan negara susulan pandemik COVID-19 dan antara diberi penekanan pemulihan ekonomi negara dan serantau. Azizi Harun ada butirannya.
kukuh imej negara di persada antarabangsa. Azizi Harun, RTM. Bertemu kembali. Saudara, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 24 Ogos. Mempelbagaikan produk pilihan pelanggan, BH Petrol meningkatkan penjenamaannya menerusi jalinan kerjasama rapat dengan para pengusaha stesen selain menganjurkan pelbagai program bagi menghargai sokongan pelanggan mereka. Kita menjangkakan harap-harap orang di luar sana menyokong jenama kita. Dan dengan ada program-program ni, kita nak pemberian Tuhan tu lebih kepada diorang. Dan supaya untuk promosi yang akan datang ni, gerakkanlah kereta datang ke stesen kita, isi sebanyak yang mungkin. Dan saya Sebagai sebuah anak syarikat di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, BH Petrol turut menyumbang RM20,000 membantu bekas tentera di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Sebenarnya dari segi ini, suntikan dan pembelian daripada orang di luar sana dapat membantu lagi perolehan kita. Dan perolehan tersebut akan kita salurkan juga untuk pemberian kepada ATM veteran. Dan itu inspirasi kita dan harapan kita, dan agenda ni memang kita akan teruskan dalam untuk membantu veteran sebagai anak syarikat LTAT. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah bersama pemenang peraduan Riang Ria Raya bersama BH Petrol di Damansara. This the first contest lah yang saya masuk. So quite very happy lah kan, syukur alhamdulillah lah dapat 20,000 kan, digunakan untuk untuk anak-anak lah kan yang baru masuk study IPTA semua ni lah, insyaallah lah. Terima kasih banyak-banyak lah BHP, insyaallah tiap tahun kita akan support lah BHP. Saya tak jangka apa, betul saya sudah dapat, saya banyak gembira lah, boleh selesai masalah saya lah dalam dapat duit inilah. Pelaburan digital lebih RM7 bilion berjaya diperoleh pada separuh pertama tahun ini. Usaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama Perbadanan Ekonomi Digital MDEC itu merupakan sebahagian daripada usaha nasional menjadikan Malaysia sebagai hub digital ASEAN. Dari Januari ke bulan Jun tahun 2022, kita telah dapat mencatat ataupun menarik pelabur yang lebih banyak, iaitu sudah pun mencapai 7.2 bilion bagi separuh 6 bulan pertama 2022. Jadi kalau kita tengok tahun lalu sepanjang tahun 10 bilion, sekarang baru 6 bulan kita sudah berjaya secure sebanyak 7.2 bilion dan menjadikan ini sudah hampir 18 bilion dalam masa setahun setengah, dan ini menepati sasaran untuk kita capai 70 bilion untuk tempoh sehingga 2025. Pelaburan diperoleh daripada pelaburan digital langsung asing dan pelaburan digital langsung domestik. Ia dijangka mewujudkan hampir 10,000 peluang kerja. Saim Darby Berhad mencatat keuntungan bersih RM1.1 bilion bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun tahun ini. Ini berbanding RM1.43 bilion tahun lepas.
Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Jeffrey Salim Davidson menyatakan untung bersih kumpulan itu turun sedikit 4.3% berikutan keuntungan rendah daripada perniagaan perindustrian dan motor kumpulan di China. The lockdowns affecting our business in the first couple of months during the financial year. In China, there's been a continued slowdown in construction activity. Sime Darby turut mengisytiharkan dividen interim kedua 7.5 sen sesaham bagi suku keempat 2022, menjadikan jumlah pembayaran dividen bagi tempoh tersebut sebanyak 11.5 sen sesaham, mewakili pembayaran 71% daripada keuntungan bersih. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Bersua kembali. 94 notis pematuhan dan 3 arahan Suruhanjaya dikeluarkan kepada penyedia perkhidmatan yang gagal patuh piawaian perkhidmatan jalur lebar selain menyediakan pengalaman baik kepada pengguna. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, hasil audit kualiti mendapati masih terdapat sesetengah tempat merekodkan kualiti capaian internet kurang baik. Pengalaman yang baik kepada pengguna. Dalam hubungan ini, daripada semasa ke semasa adalah penting bagi MCMC sentiasa menyemak tahap dan kedudukan perkhidmatan oleh telco, dan kita tidak boleh hanya membiarkan telco melaksanakan mengikut cara mereka sahaja, tetapi perlulah ada benchmark yang tertentu dan perlu ada pemeriksaan terhadap pematuhan dan tahap kecapaian benchmark tersebut. Ini bagi memastikan rakyat kita dapat menerima perkhidmatan yang lebih berkualiti daripada semasa ke semasa. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar memaklumkan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela pada suku kedua tahun ini telah menunjukkan hasil memberangsangkan dengan jumlah premis dilengkapi rangkaian gentian optik bertambah ketara. 839 lokasi jalur lebar tanpa wayar siap dipasang membolehkan penyediaan liputan khususnya di kawasan pedalaman termasuk di Sabah dan Sarawak serta perkampungan orang asli. Premises yang dilengkapi dengan rangkaian gentian optik telah pun meningkat, iaitu sebanyak 2.23 juta di seluruh negara dalam tempoh laporan, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan terkini sebanyak 7.19 juta premises telah diliputi gentian optik, dan ini menghampiri sasaran fasa pertama jendela iaitu 7.5 juta. Saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Baik, terima kasih. Lebih 10 universiti Amerika Syarikat mahu dapatkan Azim. Gurauan Mas kecewakan penyokong The Red Devils. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Radio Televisyen Malaysia RTM sebagai rakan penyiar rasmi Sukan Malaysia SUKMA edisi ke-20 bermula 16 hingga 24 September depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, RTM sebagai rakan media strategik akan menyiarkan laporan sukan melibatkan 426 acara dipertandingkan menerusi siaran di televisyen dan radio.
Hari ini juga kita telah memperkenalkan rakan-rakan strategik dalam kejohanan Tamasya Sukma edisi yang ke-20, termasuklah RTM, Radio Television Malaysia, yang begitu besar jasanya kepada seluruh rakyat Malaysia, akan menjadi penyiar rasmi bagi Sukma edisi yang ke-20. Kita amat yakin dengan tenaga kerja warga RTM yang tentunya begitu sinonim dengan dunia sukan di tanah air kita ini, dan tentunya mereka akan memberi pelaporan dan juga persembahan yang terbaik buat seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti dan meminati sukan di tanah air ini. Dijangka 10,000 atlet dan pegawai yang mewakili negeri masing-masing bakal menyertai tamasya yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Bangi, Bukit Jalil, Shah Alam dan Pulau Langkawi. Sementara itu, pengarah bahagian program TV Abdul Hadi Muhammad Yusof memaklumkan liputan bagi tamasya melibatkan acara pilihan menerusi laporan pada pagi hingga petang sepanjang tamasya berlangsung. Pada edisi kali ini kita akan membuat liputan bagi sukan-sukan yang terpilih untuk kita siarkan, dan di program TV kita menyediakan 2 laporan harian, sesi pagi dan juga petang. Manakala di radio kita akan ada lintas langsung untuk laporan Sukma sepanjang hari. Beliau ditemui RTM selepas mewakili Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud selepas pelancaran rasmi detik 30 hari di Ibu Negara. Atlet pecut muda negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi kini menjadi perhatian di Amerika Syarikat. Beliau memaklumkan telah menerima lebih daripada 10 tawaran melanjutkan pengajian di universiti dari negara tersebut. Kebanyakan tawaran diterima susulan prestasi membanggakan yang dipamer pada penyertaan kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Kali Columbia baru-baru ini. Menurut Azim, beliau perlu mendapatkan pandangan Majlis Sukan Negara MSN sebelum membuat keputusan. So far tak ada deadline sebab kita pun memang tengah arrange dengan mana-mana pun yang nak masuk offer, yang nak bagi tawaran ke apa. Jo kita sekarang cuma mendengar dan juga menerima mana-mana je pun tawaran yang ada. At the end kita akan buat pilihan yang terbaik lah. Cuma sekarang kita cuma mengejar masa lah kalau boleh untuk ke USA. Tapi sebenarnya tak ada apa yang rushing pun, sebab kita sebenarnya nak pergi sana dengan keadaan yang lancar, tenang, tak ada apa-apa benda yang merumitkan ke apa. Jadi memang tak ada apa-apa deadline ke apa. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian insentif kecemerlangan akademik dan sukan atlet negeri Perak di Ipoh. Kementerian Belia dan Sukan KBS bersedia memperkasakan penglibatan wanita dalam sektor sukan elektronik e-sukan yang dilihat kini ketandusan bakat-bakat baharu. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke, golongan wanita mempunyai potensi tersendiri terutama selepas membuktikan keupayaan meraih pingat emas kejohanan e-sukan Commonwealth Birmingham baru-baru ini. Pada kejohanan e-sukan Commonwealth berkenaan, pasukan Dota 2 wanita berjaya meraih pingat emas selepas menewaskan England 2-0. Memang kita mengakui bahawa dari segi sambutan ataupun pelapis pemain-pemain e-sport wanita ketandusan. Tetapi memanglah menjadi salah satu daripada agenda dan matlamat kita, objektif kita untuk menggalakkan lebih ramai lagi wanita menjadi pelapis-pelapis. Memang akan menyediakan platform-platform kemudahan, galakan dan juga advokasi untuk memastikan, untuk menarik pemain-pemain e-sport di kalangan jantina wanita. Datuk Seri T. Lian Ke ditemui selepas majlis pelancaran ESL One Malaysia 2022. Kejohanan pada 26 hingga 28 Ogos itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah 1.6 juta ringgit dan bakal disertai 12 pasukan Dota 2 terbaik dunia.
Kejayaan skuad memanah tradisional negara meraih pingat emas pada Sukan Solidariti Islam kelima di Konya, Turkiye turut mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Beliau mengucapkan tahniah kepada pasukan negara kerana berjaya membanggakan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dalam satu kenyataan, beliau di laman Facebooknya menyatakan pingat berkenaan berjaya diperolehi melalui acara pasukan lelaki yang dibarisi oleh Muhammad Mustaqim, Ahmad Zulkarnain dan Muhammad Ikram. Dalam pada itu, pasukan wanita juga tidak kurang hebatnya apabila berjaya memperolehi pingat perak pada tamasya yang sama. Pada tamasya tersebut, skuad wanita negara dibarisi Dayang Ferazlin Abang Sahari, Nur Efaniza Tahar dan Rusnani Ismail. Baik, ini perkembangan kejohanan bowling remaja Asia ke-21. Gandingan pemain remaja Anis Hanani Romzi dan Adania Muhammad Rizwan terus menceriakan kem negara selepas meraih pingat perak dalam acara perpasangan wanita pada kejohanan yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Manakala pasangan lelaki Airil Amri Suhaimi dan Syakim Izwan Teh Syarul Hafiz Teh pula menghadiahkan pingat gangsa. Dalam kategori wanita, Anis Hanani dan Adania berjaya memberi tentangan sengit kepada gandingan dari Singapura, Sherlyn Wong Julin dan Lim Shi An sebelum akur dengan perbezaan 42 jatuhan pin. Mereka menamatkan saingan dengan mengumpul 2,424 jatuhan pin, manakala lawan dari Singapura itu pula mencatat 2,466 jatuhan pin untuk memenangi pingat emas. Gandingan Taiwan, Huan Xin-Sen dan Tsai Zhu-Han pula memenangi gangsa dengan catatan 2,343 jatuhan pin. Dalam pada itu, acara berpasangan lelaki menyaksikan Airil Amri dan Syakim Izwan Teh terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 2,559 jatuhan pin. Pingat emas acara itu dimenangi gandingan Taiwan, Lan Xiaokang dan Cheng Xiaohua yang mencatat 2,748 jatuhan pin. Sementara pingat perak menjadi milik gandingan Singapura, Matthew Lewis dan Ryan Goi Chihan dengan catatan 2,708 jatuhan pin. Beralih ke perkembangan klub Liga Perdana Inggeris. Bilioner dan mogul teknologi Elon Musk menafikan beliau bersedia membeli Manchester United. Beliau akui hantaran di Twitter sebelum ini sekadar gurauan sahaja. Sebelum ini, individu terkaya dunia itu didesak membeli United selepas dia membatalkan rancangan membeli laman sosial terkenal Twitter awal tahun ini. Musk, yang merupakan pemilik kepada Tesla dan SpaceX, dianggarkan mempunyai kekayaan bernilai sekitar 200 bilion pound sterling. Taikun perniagaan berusia 51 tahun itu pernah membuat tawaran untuk membeli Twitter pada April lalu, namun penyokong United mendesaknya membeli kelab tersebut yang ketika ini bergelut dengan prestasi. Ketika ini, peminat The Red Devils meletakkan harapan agar ada individu yang sanggup membeli kelab itu bagi membawa perubahan lebih baik selepas menyaksikan kelab mereka bergelut dengan prestasi dalam saingan Liga musim ini. United yang menjuarai gelaran Liga sebanyak 20 kali dan 3 Piala Eropah dikuasai oleh keluarga Glazer dari Amerika Syarikat dan dikatakan bernilai $2.08 bilion Amerika. Dalam hari itu, Manchester City telah melengkapkan perpindahan pemain pertahanan kiri dari Spanyol, Sergio Gomez, dari klub Belgium Anderlecht. Perkara tersebut diumumkan juara bertahan Liga Perdana Inggeris itu semalam. Gomez yang merupakan pemain daripada produk Akademi Remaja Barcelona beraksi dengan bekas Kapten City, Vincent Kompany di Anderlecht musim lalu. Pemain berusia 21 tahun itu dilihat sebagai pemain sokongan kepada Joao Cancelo dan mengisi kekosongan ditinggalkan pemain Ukraine Alexander Zinchenko yang dijual kepada Arsenal bulan lalu. Gomez merupakan pemain keempat yang dibawa masuk oleh City pada jendela perpindahan musim ini selepas penyerang Norway Erling Haaland, perancang England Calvin Phillips dan penjaga gol Jerman Stefan Ortega. Sedara paparan sukan itu tadi mengakhiri edisi sukan 17 Ogos 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.
Fiona, selalu kita dengar cerita tentang kucing atau anjing peliharaan manja dengan tuannya. Tapi kali ini kisahnya berbeza apabila seekor sotong gurita bukan saja pandai bermanja tapi peramah juga. Baik, yang ini memang benar kita tak pernah nampak dan dengar. Apa kata kita saksikan paparan hashtag malam ini. Octavia, si sotong gurita yang peramah. Haiwan laut ini mendapat perhatian selepas gelagatnya yang cuba berinteraksi dengan petugas zoo dimuat naik di TikTok. Selain mengajak bermain, Octavia turut dirakam terlena di tangan petugas zoo terbabit. Octavia tinggal di Blue Zoo di Louisiana, Amerika Syarikat. Seekor beruang bermalam di dalam sebuah kereta selepas terperangkap. Pemilik kereta, Mike Pilati, berkata ada mendengar bunyi bising namun tidak menyangka keretanya menjadi mangsa beruang. Pilati menghubungi syarif namun diberitahu bantuan akan datang pada keesokan hari. Enggan menunggu, Pilati memutuskan membuka pintu kereta dengan sebatang kayu melepaskan beruang tersebut. Ini pula tular kisah sekumpulan pelancong sanggup beratur lama menunggu giliran berjemur di tepi kolam renang di sebuah hotel di Sepanyol. Malah mereka berpusu-pusu lari untuk merebut tempat. Ada antara mereka beratur selama 90 minit pada waktu pagi sebelum menyerbu ke arah kerusi jemur yang diidamkan. Saudara, berita perdana Rabu 17 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Juga semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan sama-sama mengibarkan jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.